Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita dalam segmen Take 5 Study 5 minit bersama dengan Cikgu Saiful. Hari ini kita akan belajar cara-cara untuk merekod senarai daftar penghutang. Okey, sebelum itu kita kena tahu untuk apa kita kena wujudkan senarai daftar penghutang. Sebab apa kita nak buat adalah untuk merekod baki hutang penghutang. Jadi bila masa kita nak rekod pada senarai daftar penghutang pada setiap akhir bulan. Jadi senarai penghutang, daftar penghutang ini kita hanya akan buat pada akhir bulan saja. Kenapa kita perlu buat? Sebab yang adalah kita ingin mengetahui baki-baki penghutang yang ada pada syarikat kita. Okey, sebelum itu kita tengok macam mana format senarai daftar penghutang. Okey. Pertama, bila kita nak buat senarai daftar penghutang, kita kena pastikan pada bahagian atas kita kena letak nama syarikat kita. Dalam kes ini, nama syarikat kita adalah Isma Group Company. Kemudian barulah kita letak nama tajuk buku kita, iaitu dalam ni senarai penghutang. Dan untuk membuat senarai penghutang, kita kena buat table yang ada 4 lajur. Yang terdiri daripada lajur pertama muka surat, lajur kedua kita letak butiran ataupun kita tulis di sini sebagai penghutang. Yang ketiga lajur baki dan juga lajur untuk catatan. Dan lajur untuk catatan ni biasanya kita biarkan kosong saja. Tetapi kalau kita nak buat apa-apa catatan kita rasa perlu, kita akan letak pada ruang catatan. Tapi biasanya kita akan biarkan kosong. Pada ruang muka surat dan juga apa penghutang ini kita akan tengok macam mana dia nanti. Alright. Okey. Apa kita nak buat pada buku senarai daftar penghutang ini? Yang pertama, kita kena tahu bahawa senarai daftar penghutang adalah berkaitan dengan penghutang. Jadi perkara pertama yang perlu kita buat adalah kita kena rujuk pada ledger penghutang. Sebab apa kita nak kena rujuk pada ledger penghutang? Sebab pada ledger penghutang lah kita boleh tengok baki akhir, baki yang ada pada penghutang kita. Jadi hanya ada pada ledger. Kita tak ambil pada journal, kita akan ambil daripada ledger. Dan yang ketiga, bila kita dah ambil baki akhir daripada ledger penghutang kita tadi, barulah kita rekodkan ke dalam senarai daftar penghutang. Macam mana kita nak buat? Okey, kita tengok cara-cara untuk merekod senarai daftar penghutang. Okey, yang pertama tadi kita tahu bahawa kita kena tengok pada ledger penghutang. Okey, ini adalah contoh ledger penghutang dan kita tahu bahawa penghutang itu ini adalah adalah restoran Fatihah. DL1 ini adalah rujukan kepada restoran Fatihah dan juga kita kena tengok baki. Kita nak tahu bila kita nak rekod pada senarai daftar penghutang, kita perlu tengok pada baki akhir. Macam mana kita nak tahu baki itu baki akhir ataupun bukan baki akhir? Dalam kes ini, dalam restoran Fatihah, kita ada lakukan 2 transaksi pada 2 hari bulan 4 dan juga 9 hari bulan 4. Untuk tengok baki terakhir, kita tengok pada transaksi terakhir. Jadi transaksi yang terakhir bawah sekali ni pada 9 hari bulan 4. Jadi pada 9 hari bulan, kita tengok pada lajur baki iaitu adalah RM5,550. Ini adalah baki terakhir sekali. Okey, baki yang terakhir sekali, baki yang paling last sekali pada bulan 4. Jadi baki inilah yang kita akan rekodkan ke dalam buku senarai daftar penghutang. Okey, kita tengok macam mana senarai daftar penghutang ni. Okey, kita tengok ini tadi, ini adalah format dia. Okey, pertama dalam MS ini adalah muka surat. Kita kena letak nombor surat beranak kepada restoran Fatihah. Jadi dia yang pertama ini adalah DL1. Jadi kita masukkan je DL1. Kemudian siapa nama penghutang kita? Kita masukkan nama restoran Fatihah. Okey, pada di bawah lajur penghutang. Kemudian kita tengok pada kolom baki, kita tengok pada baki yang terakhir ini. Jadi baki terakhir dia ada RM5,550. Jadi inilah yang kita akan masukkan dia. Okey? Siap.
Jadi inilah senarai daftar penghutang. Okey, kita tengok contoh kedua. Jadi dalam sebulan, tiap-tiap bulan kita akan ada banyak penghutang. Let's say kalau dalam company kita ada 10 penghutang, kita kena letak 10 penghutang dalam ni. DL1, DL2, DL3, DL4, DL5. Kalau ada 10 kita kena buat sampai 10 sampailah habis. Okey. Kita tengok contoh kedua kita DL2. Okey, DL2 adalah kita tengok DL2 adalah Piao Siang Restoran. Kita tengok pada baki akhir dia pada 13 hari bulan 4, baki akhir hutang Piao Siang adalah sebanyak RM7,740. Jadi kita rekod, okey, pada baris kedua ini DL2. Muka surat, okey, kita letak DL2. Kenapa DL2? Kerana DL2 adalah Piao Siang Restoran. Jadi siapa yang berhutang dengan kita? Piao Siang Restoran. Kita tulis nama Piao Siang Restoran. Kemudian kita tengok baki, berapa banyak baki pada akhir bulan 4 ini adalah RM7,740. Dan kita tulis baki dia. Okey. Kemudian kita tengok DL3 pula. Okey, DL3 adalah Kamalia Catering. Okey. Jadi kita ikutkan DL3, tuliskan DL3. Kemudian pada lajur penghutang, kita tuliskan nama siapa yang berhutang dengan kita, Kamalia Catering. Kita tuliskan nama Kamalia Catering. Kemudian berapa banyak yang Kamalia Catering hutang. Okey, kita tengok bahawa ada dash. Ataupun kalau awak tak tulis dash, awak boleh tulis 0.00. Maksud dia Kamalia Catering tidak mempunyai hutang dengan kita. Dia dah bayar, dia dah beli barang, kita dah jual barang secara hutang pada dia dan dia dah bayar semua hutang-hutang dia pada kita. Jadi kita nak rekod macam mana? Kita rekodkan dash ataupun kosong, perlu rekod. Okey, jadi pada ruang baki ni kita tulis dash ataupun kita tulis kosong. Okey, jangan kerana dia tak ada hutang dengan kita terus hapuskan, kita tak rekod. Kalau kita tak rekod, jawapan kita jadi salah sebab kita dah tertinggal catat. Jadi walaupun orang tu telah habis hutang dia bersama dengan kita tetap akan rekod dia sebagai kosong. Okey, tuliskan DL3, nama penghutang Kamalia Catering dan kita tulis bakinya sebagai kosong. Jadi andai katalah pada bulan ini adalah kita ada 3 je penghutang kita dan pada akhir sekali pada akhir sekali kita kena kirakan jumlah. Macam mana kita nak kirakan jumlah? Kita campurkan semua baki-baki yang ada pada lajur baki ni tadi. Jadi RM5,550 kita campurkan dengan RM7,740, campurkan dengan kosong, kita akan dapat jumlah sebanyak RM13,290. Jadi ini bermakna jadi ini bermakna pada bulan April jumlah penghutang di syarikat kita adalah sebanyak RM13,290. Itu sahaja. Sekiranya awak mempunyai apa-apa persoalan atau pertanyaan, boleh terus direct call saya atau WhatsApp saya secara personal ataupun dalam grup. Saya akan cuba bantu mana-mana persoalan yang ingin anda tahu. Okey, itu sahaja kelas kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.